Putri Sentubung, putri sejinjang, penjaga gunung negeri Sarawak. Manisnya si ada dapat dilawan, anak dan dewa turun kayangan. Menyingkap kisah legenda yang amat populer di negeri Sarawak, yaitu legenda Putri Santubong dan Putri Sejinjang. Kisah legenda ini berkisar tentang sebuah mitos dari pelbagai versi cerita rakyat di negeri Bumi Kenyalang, yaitu sebuah mitos berkenaan dengan putri dari kayangan angkasa sakti, dan ia seperti mana menurut cerita mitos menceritakan bahawa pada zaman dahulu kala pernah terdapat dua orang putri kayangan yang memiliki kuasa sakti telah turun ke Bumi Kenyalang emas, dan mereka pernah memerintah sesebuah empayar kerajaan yang terletak di Gunung Santubong yang terletak di bahagian Kuching, Sarawak, Malaysia. Diceritakan bahawa Putri Santubong dan Putri Sejinjang asalnya dari kayangan merupakan dua orang putri dan adalah sepupu. Paras wajah kedua-dua putri anak dewa ini bagaikan purnama yang menerangi alam maya, bersinar dan berkelipan dengan bergemelapan. Alis mata yang lentik dan mata yang indah baumpama seroja biru, malah bersuara merdu seperti seruling bambu. Oleh kerana terdapat persengketaan yang berlaku di Bumi Kenyalang emas, ayahanda mereka, Dewata Mulia Raja Kayangan, telah menitahkan agar kedua-dua putri ini turun ke bumi untuk menyelesaikan pertelingkahan di antara dua kampung. Walaupun begitu, sebelum turun ke bumi, Dewata Mulia Raja Kayangan dan Dewata Mulia Ratu Kayangan memberi pesan kepada kedua-dua putri ini agar jangan melakukan pergaduhan di antara mereka, yang mana kesannya mereka akan terkena sumpahan dan kekalah mereka di bumi. Putri Santubong dan Putri Sejinjang bersetuju untuk diturunkan ke bumi dan berjanji tidak akan bertelingkah di antara mereka apabila di bumi nanti. Setelah kedua-dua Putri Santubong dan Putri Sejinjang tiba ke bumi, penduduk kedua-dua kampung Pantai Biru dan Pasir Kuning sungguh hairan melihat cahaya terang laksana mentari menyusuri kampung mereka. Penduduk kampung terkesima dan terpesona akan kejelitaan yang terserlah pada kedua-dua Putri Santubong dan Putri Sejinjang. Dikatakan, Putri Santubong telah menetap di kampung Pantai Biru dan menurunkan kemahiran menenun kain kepada orang-orang kampung di situ, manakala Putri Sejinjang pula mengajar penduduk kampung Pasir Kuning mengasingkan sekam padi dengan alu. Atas tunjuk ajar kedua-dua putri ini, pertelingkahan pertukaran barang-barang yang berlaku selama ini telah terhapus dan orang-orang kampung hidup aman dan damai. Oleh kerana keberkatan kemahiran yang diajar oleh Putri Santubong dan Putri Sejinjang, maka kain tenunan Putri Santubong yang begitu unik dan dijual dengan harga yang tinggi, manakala tanaman padi Putri Sejinjang begitu subur dan menjadi. Malangnya, kemakmuran yang dikecapi ini tidak berkekalan. Ini kerana kehadiran putera serapi dari Matang untuk melihat kehebatan hasil tenunan dan tuaian padi di kedua-dua kampung Pantai Biru dan Pasir Kuning, dan di dalam masa yang sama ingin melihat sendiri kecantikan dan kejelitaan kedua-dua Putri Santubong dan Putri Sejinjang yang menjadi buahan mulut di kedua-dua kampung itu. Walau bagaimanapun, setelah bersemuka dengan putera serapi, ketampanan yang ada pada putera serapi telah menimbulkan perasaan iri hati dan cemburu di hati kedua-dua putri ini.
Ini adalah kerana kedua-dua mereka telah jatuh hati dengan wajah kaca, kewibawaan serta keperkasaan Putra Serapi. Tetapi, kedua-dua putri Santubong dan Putri Sejinjang tidak bertepuk sebelah tangan kerana di dalam masa yang sama Putra Serapi telah jatuh hati kepada kejelitaan dan keayuan kedua-dua Putri Santubong dan Putri Sejinjang. Sementara itu, Panglima Putih berasa amat kecewa kerana pinangannya ditolak Putri Sejinjang. Ini kerana Panglima Putih sudah lama jatuh cinta kepada Putri Sejinjang dan sering memperhatikan Putri Sejinjang ketika mengajar penduduk kampung mengasingkan sekam padi dengan alu. Tetapi, malapetaka telah berlaku di kampung Pasir Putih yang dibakar oleh sang bualang, menyebabkan Putri Sejinjang melarikan diri ke istana Putri Santubong. Dipendekkan cerita, setelah hari demi hari berlalu, Putra Serapi sering berjumpa dan memadu kasih dengan Putri Santubong dan juga Putri Sejinjang. Putra Serapi telah menyatakan hasrat untuk memperisterikan kedua-dua Putri Santubong dan Putri Sejinjang, tetapi kedua-duanya tidak bersetuju kerana beranggapan masing-masing lebih jelita dan pandai. Perasaan benci, dendam dan iri hati makin menebal di dalam hati kedua-dua Putri Santubong dan Putri Sejinjang demi untuk menawan hati Putra Serapi. Mereka menggunakan kuasa kesaktian yang ada dan telah bergaduh berhari-hari lamanya untuk mempertahankan kejelitaan dan kemahiran masing-masing. Tetapi Putri Santubong dan Putri Sejinjang terlupa bahawa mereka pernah berjanji dengan Ayahanda Dewata Mulia Raja Kayangan agar jangan berkelahi apabila berada di bumi. Tapi mereka lupa akan janji tersebut dan di dalam kemarahan, Putri Sejinjang telah mencapai aluk lalu dihayun dan terkena pipi Putri Santubong. Jika diteliti lekukan ini, dapat dilihat dilekukkan di Gunung Santubong sehingga kini. Melalui kudrat dan kekuatan yang terakhir, Putri Santubong telah menikam belida di kepala Putri Sejinjang dan lalu tersungkur kerana kesakitan. Secara tiba-tiba, kilat sabung menyabung disertai guruh berdentum. Cahaya terang dari langit kelihatan lalu mengangkat kedua-dua Putri Santubong dan Putri Sejinjang ke kayangan. Kononnya, akibat pergaduhan dan ayunan antan Putri Sejinjang yang terkena ke pipi Putri Santubong, menyebabkan Gunung Santubong telah terpecah menjadi dua seperti yang dilihat pada hari ini. Demikian juga dengan tikaman batang belida oleh Putri Santubong yang mengenai tepat ke kepala Putri Sejinjang, menyebabkan Bukit Sejinjang pecah bertaburan menjadi pulau-pulau kecil perhampiran Gunung Santubong. Sumpahan Kayangan berkekalan menjadikan Putri Santubong sebagai gunung dan Putri Sejinjang sebagai pulau kera. Putra Serapi yang kecewa terus membawa diri ke Gunung Serapi. Demikianlah legenda Putri Santubong, Putri Sejinjang. Putri Santubong, Putri Sejinjang, penjaga